Cara mengkudu berbias ke semua, bicelah angsana di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka bicara. Di alam maya kita bersua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ustaz-ustaz yang dihormati dan anak-anak murid yang disayangi. Baiklah, berkumpulnya kita pada petang ini di Google, di aplikasi Zoom ialah untuk mendengar sebuah cerita dongeng yang agak termasyhur dan terkenal, iaitu Katak Betina yang Sombong. Sebelum pergi lebih lanjut, marilah saya kenalkan kepada anda semua ustaz-ustaz yang akan mengajar kita pada hari ini. Okey, nama saya ialah Muhammad Syafi'i bin Mazhari. Saya akan ceritakan tentang kisah dongeng ini kepada anda semua. Nama saya Muhammad Amir Hussein bin Muhammad Dahlan, juga akan ceritakan tentang apa objektif kita untuk tentang cerita Katak Betina yang Sombong ini. Nama saya Amirul Azmi bin Nazaruddin, akan membentangkan video tentang berkaitan cerita Katak Betina yang Sombong ini. Bersama saya Muhammad Adli bin Mat Ngalimon. Bersama-sama kita akan menonton video Katak Betina yang Sombong ini. Ustaz Zahiruddin. Bersama saya Muhammad Zahiruddin bin Muhammad Zakufali akan menceritakan tentang seekor katak betina. Okay, baiklah. Nama saya Muhammad Mufiz bin Muhammad Ismail. Saya akan memandu anda untuk bermain permainan video berkaitan dengan Katak Betina yang Sombong. Kita akan pergi ke objektif projek. Baiklah, objektif untuk kita menceritakan tentang Katak Betina yang Sombong ini adalah yang pertama, untuk menerapkan amalan membaca di kalangan murid. Yang kedua, untuk memberanikan murid-murid bercerita semua tentang kisah yang dipelajarinya kepada orang lain supaya pengajaran dan juga kisah-kisah tentang cerita ini dapat diterapkan dalam amalan seharian. Dan yang terakhir ialah murid-murid mampu mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam kehidupan seharian, di mana pengajaran-pengajaran yang mereka dapat di dalam video ini akan mereka terapkan dan juga mengajar kepada orang-orang yang lain. Itu sahaja objektif kita. So kita teruskan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke bahagian sinopsis. Baiklah murid-murid, bersama saya Cikgu Zahiruddin akan menerangkan tentang sinopsis Katak Betina yang Sombong. Katak Betina yang Sombong ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga katak yang diketuai oleh katak jantan yang sangat baik dan telah menjumpai pasangannya katak betina yang cantik. Mereka telah membina rumah tangga di sebuah kampung. Katak betina gemar untuk menyanyi kerana katak jantan sentiasa memuji dan menyokong katak betina. Walaupun katak betina sentiasa diejek oleh katak kampung yang lain. Jadi, mereka berpindah ke kampung yang lain atas sebab sudah lama duduk di kampung tersebut. Katak betina telah bertelur di kampung yang baru itu dan telurnya telah menetas dengan baik. Anak-anak katak yang masih kecil itu pergi bermain di kawasan yang menarik dan terjumpa dengan seekor haiwan yang besar. Lalu, mereka pulang ke rumah dan memberitahu ibunya. Apakah yang akan dilakukan oleh katak betina kepada anak-anaknya? Oleh itu, mari baca dan lihat apa yang terjadi seterusnya dalam buku ini. Baiklah anak-anak. Seterusnya, kita akan pergi ke bahagian
video. Okey, baiklah murid-murid. Kali ini bersama Ustaz Azmeh akan mempertontonkan iaitu sedikit video pendek berkenaan katak betina yang sombong, di mana cikgu harap para pelajar dapat mengambil pengajaran dan juga dapat melihat video ini dengan teliti. Kerana di penghujung video ini cikgu akan bertanya akan pengajaran dan juga nilai yang pelajar perolehi. Jadi dipersilakan melihat video. Katak betina yang sombong. Di pinggir sebuah hutan tinggal sepasang katak. Katak jantan sangat baik hati. Katak betina pula sombong dan tidak suka berkawan dengan katak yang lain. Jika hujan turun, katak betina itu sering bernyanyi. Katak betina ingin menunjuk-nunjuk kepada katak lain bahawa ia sangat pandai menyanyi. Namun, suaranya bukanlah merdu sangat. Katak betina menyangka suaranya sangat merdu. Wahai laju, laju, sampai pokok sana. Apa dalam baju, sekuntum bunga Cina. Sayang, sayang, sedap tak suara saya? Sedap tak suara saya? Bertanya katak betina kepada katak jantan. Sedap, kata katak jantan. Sebenarnya, katak jantan selalu rasa sakit telinga apabila mendengar katak betina itu menyanyi. Namun, katak jantan terpaksa berpura-pura menjawab demikian. Katak jantan tidak mahu katak betina berkecil hati. Kata-kata yang lain sering ejek saya dan kata suara saya tak sedap. Sumpah. Jahat betul mulut diorang kan? Diorang tu semua jealous dengan saya. Diorang dengki sebab diorang tak ada suara yang sedap macam saya. Kan sayang kan? Ujar si katak betina. Jangan pedulikan mereka. Menyanyilah lagi. Jika tidak, tentulah katak betina itu akan terus mengomel lagi. Katak betina itu lalu terus menyanyi lagi. Berjam-jam lamanya, katak betina itu bernyanyi. Walaupun hujan sudah reda, katak betina masih terus bernyanyi. Mahu tidak mahu, terpaksalah katak jantan memegakkan telinganya. Suatu hari, katak betina itu mengajak katak jantan berpindah ke tempat lain. Apa punya awak mahu berpindah? Katak jantan berasa hairan. Sayang, kita dah lama dulu dekat sini. Jomlah kita mulakan kehidupan yang baru dekat tempat lain pula. Kan? Jawab si katak betina. Sebenarnya, katak betina tidak tahan mendengar ejekan kata-kata yang lain. Cakaplah apa yang awak nak cakap. Sebab tak lama lagi saya dan katak jantan akan berpindah. Si katak betina memberitahu kata-kata yang lain. Kami akan tinggal di tempat yang cantik seperti istana tau. Awak semua duduklah dekat hutan ni. Kami tak kisah pun. Pindahlah, pindahlah. Semua katak yang lain mengejeknya. Maka si katak betina dan katak jantan berpindah ke tempat yang lain. Kami gerak dulu ya kawan-kawan. Suatu hari, katak jantan itu tergesa-gesa pulang. Katak jantan sangat ketakutan. Apakah yang sudah terjadi ni? Cerita. Katak betina berasa heran. Di tempat ini banyak ular. Tadi nyari-nyari saya dimakan ular. Itulah saya sempat melarikan diri.
Katak jantan memberitahu katak betina. Tapi saya suka tempat ni. Aman. Damai. Alah tak apa. Lama kelamaan kita akan terbiasa dengan benda macam ni. Alah awak ni ngada-ngada lah. Pada hari berikutnya, katak jantan itu keluar mencari makanan. Sehingga lewat petang, katak jantan masih belum pulang. Beberapa hari berlalu, namun katak jantan itu tidak pulang juga. Sedihlah hati katak betina. Tahulah katak betina bahawa katak jantan itu sudah menjadi mangsa ular. Katak betina berasa sangat menyesal kerana berpindah ke tempat itu. Tetapi apa boleh buat? Hendak pulang ke hutan semula, katak betina itu berasa sangat malu. Selang beberapa lama kemudian, katak betina itu melahirkan beberapa ekor anaknya. Tidak berapa lama kemudian, besarlah semua anaknya itu. Suatu hari, anaknya itu pergi mencari makanan. Mereka terserempak dengan seekor lembu. Mereka belum pernah melihat lembu yang berbadan besar itu. Apalagi bertempiaralah mereka melarikan diri. Mereka pulang dan menceritakan hal itu kepada ibu mereka. Kami pergi seekor binatang yang teramat sangatlah besar. Belum pernah kami melihat binatang seperti itu. Kata salah seekor anak katak itu. Katak betina itu menggelengkan kepalanya kerana tidak percaya. Korang ni, mana ada binatang yang besar macam tu? Tanya si katak betina. Ibulah binatang yang paling besar di alam semesta ni. Korang tak nampak ke? Korang buta. Ibu kan lebih besar daripada korang semua. Anak-anak ni memang kau. Jelas si katak betina itu lagi. Tetapi binatang itu lebih besar daripada ibu. Ujar anak-anaknya. Katak betina itu segera mengembungkan dirinya supaya kelihatan lebih besar. Adakah binatang itu sebesar ini? Tanya katak betina. Lalu anaknya menjawab, Tidak, binatang itu lebih besar. katak betina itu mengembungkan dirinya menjadi lebih besar lagi. Adakah sebesar ini? Tanya si katak betina. Tidak, lebih besar lagi. Jawab anak-anaknya. Lalu katak betina itu mengembungkan dirinya lagi. Adakah sebesar ini? Tanya si katak betina kepada anaknya lagi. Tidak, lebih besar lagi. Jawab anak-anaknya. Lalu katak betina itu cuba mengembungkan dirinya supaya menjadi lebih besar lagi. Tiba-tiba terdengarlah bunyi yang kuat. Terkejutlah semua anak-anak katak itu. Ibu kita melekat. Ibu kita sudah mati. Kata salah seekor anak katak itu. Demikianlah, matilah katak betina yang sombong itu. Badannya pecah kerana cuba mengembungkan dirinya supaya menjadi lebih besar daripada lembu. Sedihlah semua anak katak itu kerana ibu mereka sudah mati. Akhirnya, mereka berpindah ke tepi hutan. Di situlah mereka tinggal dalam keadaan aman dan bahagia. Okey, baiklah pelajar-pelajar.
Dah tengokkan tadi kisah macam mana katak betina yang sombong. Jadi marilah kita bermain pula permainan yang berkaitan dengan katak betina yang sombong. Jom. Permainan yang pertama ialah permainan Angry Bird. Jadi, mari kita tengok apa sebenarnya permainan Angry Bird ni. Kita tekan butang start. Okey. Ustaz baca arahan untuk bermain permainan ini. Okey. Setiap permainan mempunyai 3 tahap yang berbeza. Anda diminta untuk memilih jawapan yang tepat. Misi anda adalah membantu burung untuk mengalahkan kucing jahat. Morning fight. Okay, kita pergi ke segmen morning fight. Okay. Okay. Ketika bilakah katak betina mula bernyanyi? Ada siapa-siapa yang nak jawab untuk soalan ini? Sila buka mic. Okey. Amir, apa jawapannya? Jawapannya masa salji. Salji? Okey, cikgu cuba tekan Alamak, dia tak kena lah. Maksudnya salah. Ada yang lain yang nak mencuba? Ataupun Amir yang nak jawab jawapan yang lain pula? Saya rasa time banjir, cikgu. Banjir? Okey. Cikgu tengok Alah, maaf. Salah lah Amir. Tak apalah, lain kali kita cuba lagi. Jadi, dua-dua jawapannya dah salah. Maksudnya, jawapannya ialah hujan. Barulah kena. Okey. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Wah. Nanti Amir boleh cuba lagi Kita dah pergi ke morning fight, jadi kita pergi night fight. Mengapa katak jantan tidak pulang? Ada siapa-siapa yang nak menjawab soalan ini? Sila buka mic anda. Sebab dia curang. Sebab dia curang? Salah lah Amir. Mana ada dia curang? Saya nak jawab cikgu, saya. Siapa tu? Saya. Azmi Ya. Apa jawapannya Azmi? Saya nak cuba-cuba je. Boleh, cuba-cuba pun boleh. Dia makan ular. Dia makan ular? Okey. Cikgu tekan betul. Jawapan yang Azmi bagi tadi betul. Jadi Azmi dapat 10,000 mata dan dapat 3 bintang. Okey. Dah habis untuk segmen night fight. Kita akan pergi ke boss fight. Dah bersedia anak-anak? Sudah. Okey. Mengapa katak betina mati? Ada siapa-siapa yang nak jawab? Saya. Siapa tu? Amir. Amir lagi. Baguslah Amir.
Nanti cikgu nak bagi 10 bintang ke Amir. Sebab Yeay. Amir rajin jawab soalan cikgu. Okey, kenapa katak betina mati, Meh? Sebab dia kurang makan. Kurang makan? Okey, cikgu cuba tekan jawapan tu kalau betul. Alah, salah lah Meh, tak kena pada sasaran tu. Salah je. Tak apa, nanti Amir cuba lagi. Ke Amir nak jawab yang lain? Ataupun mana-mana pelajar yang nak tolong Amir jawabkan. Cepat. Cikgu, saya nak tolong. Siapa? Oh, Azmi lagi. Bagus Azmi. Apa Azmi? Tadi saya jawab dimakan ular, betul kan? Ya, Yang ni saya betul. nak jawab dimakan ular juga. Mana tahu betul? Dimakan ular? Okay. Cikgu akan cuba jawab. Tekan. Alah, tak kena jugalah Azmi. Alamak. Aduh, salah. Maksudnya dekat sini, Aduh. bintang tu semua cikgu punya. Tak adalah, saja je cikgu gurau. So jawapannya ialah perut meletup lah. Kan sebab tadi kan katak tu, dia nak cuba untuk jadi lembut. Lepas tu dia perut dia meletup lah sebab dia cuba besar-besarkan diri dia. Okay? Oh, macam tu. Okay anak-anak. Okay, baik. Okay, you win. Seterusnya ialah dipersilakan Perut Ustaz Adi. meletup. Dipersilakan Ustaz Adli untuk membuka mic anda. Yeay. Baiklah murid-murid. Inilah cara permainan dia. Itu yang pertama, setiap soalan mempunyai 4 jawapan yang berbeza. Di mana anda diminta untuk memilih jawapan yang tepat. Dan yang ketiga, misi anda adalah jawab soalan ini hingga mendapat ujian. Okey, tanpa melengahkan masa lagi. Ayo. Ayuh ke bulan. Ini adalah stesen pertama untuk kita sampai ke bulan. Jadi soalan yang pertamanya adalah, mengapa katak lain tidak suka kepada katak betina? Di sini ada 4 pilihan jawapan. Cikgu nak jawab. Saya. Sebut jawapan dah nak jawab. Okey, cuba dulu. Siapa dulu? Siapa tadi? Saya. Saya Mukris. Mukris lah, Mukris. Kita bagi Mukris dulu Sabar sabar. Sebab dia malas. Sebab dia malas? Dia malas cikgu. Oh, awak yakin dengan malas Saya yakin dengan jawapan saya tu. Okey, baiklah. Jadi kita lihat jawapan malas betul atau tidak. Salah. Kalau salah tak boleh naik bulan. Ada siapa-siapa tak yang nak jawab? Yang rasa jawapan dia betul. Saya nak naik bulan. Okey Amir, dia hyper sangat nak naik bulan, jadi kita bagi dia lah cuba. Jadi Amir, apa jawapan dia? Sebab dia sombong. Dia sombong. Oh. Jadi kita lihatlah jawapan dia, sombong atau tak. Fuyo, betul lah. Power. Jadi kita boleh terus misi ke bulan. Ayo ke stesen yang seterusnya. Okey. Soalan yang kedua, apakah hobi katak betina? Di sini ada 4 juga pilihan jawapan. Menari, makan, tidur dan juga menyanyi. Tadi kita dah tengok video tu. Jadi apa dia punya hobi sebenarnya? Siapa nak jawab? Menari. Saya. Ada yang dah jawab dulu Siapa tu? Zahid ke? Mas'ud.
Mas'ud okey Mas'ud boleh. Jawab. Maksud saya rasa hobi dia menyanyi. Menyanyi. Betul kunci jawapan kunci. Kunci cikgu. Okey, baik. Mas'ud Mas'ud menjawab menyanyi. Jadi kita lihat jawapan dia betul ke tidak. Lama. Sekali cuba je Wah, memang betul-betul suka ke bulan. Mantap. Jadi kita terus yang terakhir. Sama. Soalan yang terakhir ni. Mengapa katak betina berpindah ke tempat lain? 4 jawapan juga. Tidak tahan. Saya cikgu Sapi Salih. Saya cikgu Sapi Salih. Siapa tu? Ya Allah. Sabar. Saya tahu soalan ni menyeronokkan. Sabar. Siapa tadi? Siapa? Bagi nama. Sapi Salih. Sapi Salih dah jawab. Sapi Salih ada semua. Okey, siapa-siapa lah jawab. Siapa-siapa yang jawab? Tidak tahan diejek tu. Tidak tahan diejek. Betul ke tu? Cuba kita tengok sikit jawapan dia. Lama. Sekali cuba terus naik ke bulan. Mantap anak-anak murid cikgu ni. Easy cikgu, easy. Easy memang easy lah. Alamak, ada soalan lagi. Sorry. Tadi ingatkan cikgu ingatkan dah habis. Okey, soalan yang keempat. Mengapa katak jantan berasa ketakutan semasa pulang ke rumah? Kenapa? Jawapan ada 4 juga. Saya. Kenapa tu? Siapa? Biasa takut-takut ni kena kejar hantu cikgu. Jawapan dia. Oh, takut sebab kejar hantu. Okey, tengok. Astaghfirullahalazim. Dah kena turun ke bumi balik lah rasanya. Tak boleh naik ke bulan ni. Jadi saya cikgu Mahali Jasuli. Mahali Jasuli. Mantap. Cuba try jawab sikit. Diugut bunuh je. Diugut bunuh. Astaghfirullahalazim. Salah juga ni macam mana. Dah makin jatuh dah ni. Ada 2 je pilihan. Tolonglah seorang jawab betul. Biasa jawapan ketiga ni memang sampai bulan cikgu. Mantap. Yang ini yang kita inginkan. Semangat. Jawapan dia C. Ada banyak ular. Okey, ada banyak ular. Kita tengok. Mantap. Macam ni memang terus ke bulan. Mantap anak-anak murid cikgu. Tahniah. Ada lagi. Astaghfirullahalazim. Ada lagi soalan. Jadi kita terus soalan kelima. Mengapa katak betina menyesal pindah ke tempat baru? Sama juga 4 pilihan jawapan. Katak jantan mati, banyak haiwan liar, tiada sumber makanan dan katak jantan jatuh gaung. Jadi mana pilihan jawapan korang? Saya nak jawab. Saya nak jawab. Siapa tu? Siapa? Fatimah. Fatimah. Okey. Oh, tak boleh. Ada yang nak gaduh. Cuba bagi jawapan terus. Disebabkan Fatimah jawab dia. Saya dulu lah. Jawab. Saya Syamimi nak jawab. Siapa tahu Mimi ke Fatimah ke, jawab lah. Sebab apa Fatimah? Sebab apa? Banyak haiwan liar kot. Tak. Banyak haiwan liar. Katak jantan mati lah. Ya ke? Katak jantan mati A dan juga B tadi cikgu ada dengar. Jadi mana sebenarnya? A ke B? Jawab je yang A tu. Nak A. Betul cikgu. A. Kita tengok. Mantap betul. Bagus semua anak murid-murid cikgu ni. Semua nampaknya peka dan juga fokus lah semasa pembentangan lagi tadi tu. Juga video-video tu maknanya semua teliti lah dan fokus. Okey, jadi kita terus lagi. Mungkin ada soalan lagi?
Yeay, tahniah. Yeay, sampai bulan. Anda semua ke bulan ya. Tahniah. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke game Door of Death. Dipersilakan Ustaz PE. Okey, bertemu kembali bersama saya iaitu Ustaz Syafi'i. Saya ingin mengendalikan game iaitu game Door of Death. Game ini sangat menakutkan. Siapa yang takut-takut tidak boleh main game ini. Macam Ustaz lah. Tajuk lah. Saya Ustaz paling handsome kat sini. Okey, mari kita teruskan. Okey, Door of Death. Saya bacakan dia punya cara permainan. Pilih jawapan yang betul. Anda diberikan 3 pintu jalan keluar. Anda perlu menjawab soalan yang diberikan untuk selamatkan diri. Sekiranya jawapan anda betul, anda akan pergi ke destinasi berikutnya. Sekiranya anda pilih jawapan yang salah, anda akan dibaham dinosaur. Pilih jawapan yang betul agar anda akan selamat. Selamatkan diri anda dengan memilih pintu yang betul. Anda ada 3 soalan yang perlu dijawab. Good luck. Mari kita bermula. Okey. Soalan yang pertama, apakah hobi katak betina? Saya nak jawab, Saya nak cikgu. jawab, Saya cikgu. nak jawab. Saya pun nak jawab. Saya nak jawab cikgu. cikgu. Saya nak jawab. Studio je nak jawab. Alamak. Saya Saya nak Saya jawab. Okey, saya memilih Azmi untuk menjawab jawapan ini. Saya tak ada minta nak jawab pun. Ah. Okey, saya jawab menyanyi lah. Cikgu, menyanyi. Nyanyi. Okey, mantap. Bagus. Kita pergi ke soalan Oh. seterusnya. Gitu je cikgu eh? Oh, Gitu je. okey. Apabila Mantap cikgu. Masih. jangan main-main. Okey, soalan yang kedua iaitu mengapa katak jantan tidak pulang ke rumah? Saya nak Saya jawab. jawab, cikgu. Saya nak jawab. Siapa? Saya John cikgu. Saya John. Sunio. Okey, John nak jawab. Apa jawapannya John? John cikgu. Jawapan dimakan ular itu. Dimakan ular. Okey, betul dimakan ular. Okey, soalan yang akhir iaitu mengapa katak betina mati? Makan ular itu. Siapa nak jawab? Saya. Hussein. Solos nak jawab. Saya Solos. Solos. Okey, Solos jawab Solos. Solos nak jawab. Sebab dia sakit perut. Sakit perut. Okey, mari kita tengok jawapan sakit perut. Alamak, dinosaur datang ah. Aduh, Alamak, salah. Tajuk lah Ustaz. Tajuk lah. Aduh. Lain, jawapan lain. Ada 2 jawapan yang tinggal. Makan dinosaur cikgu. Dia makan dinosaur. Dimakan dinosaur. Salah. Dimakan ular, salah. Jawapan betul adalah perut meletup. Okey, seterusnya kita akan pergi ke pengajaran. Bersikap rendah diri. Kerana kita bersikap rendah diri antara Finish, satu Tommy. sama lain kerana diri kita ini tidak sempurna. Okay, mula-mula faham. Faham. Okay.
Baik, seterusnya bersama Ustaz Zahir. Kita perlulah berbaik sangka dengan keadaan sekeliling. Tidak kira sama ada masyarakat ataupun dengan keluarga sendiri. Tidak kira lelaki atau perempuan maupun peringkat usia. Dengan berbaik sangka, kita dapat mengeratkan persefahaman di antara satu sama lain dan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Seterusnya, Okey, seterusnya kita bersama dengan Ustaz Azmir lagi sekali. Di pengajaran yang kita peroleh daripada cerita katak betina yang sombong ni adalah kita mestilah berfikiran rasional. Di mana kita kalau tidak berfikir secara rasional dalam suatu tindakan ataupun sebarang perbuatan, mungkin perbuatan yang kita lakukan itu mungkin mengundang kemudaratan atau musibah pada diri kita kelak. Jadi sebelum kita membuat suatu perkara atau tindakan, perlulah kita berfikir secara rasional dan waras, di mana kita akan dapat suatu hasil yang eloklah pada penghujungnya. Pengajaran seterusnya, okey, bersama Ustaz Amir di sini. Okey, pengajaran seterusnya kita dapat supaya kita hidup bermuafakat. Kita hidup secara bermuafakat supaya sama-sama kita dapat membangunkan negara ke arah yang lebih gemilang. Faham? Faham. Bagus. Faham. Okey, seterusnya. Baiklah anak-anak, apa yang cikgu nak rumuskan dari cikgu Muklis nak rumuskan daripada kisah katak betina yang sombong tadi, kita seharusnya kena jaga hati orang lain. Kenapa kita kena jaga hati orang lain? Sebab apabila kita jaga hati orang lain pun akan jaga hati kita. Macam mana kita jaga hati mak ayah, kawan-kawan, tak kisahlah dengan siapa-siapa pun. Oleh itu nanti kita akan disayangi oleh mereka semula. Sebab itulah kita, bila kita disayangi oleh orang sekeliling, kita akan hidup dalam keadaan yang positif. Bukan macam katak betina tadi. Semua orang tak suka dia sebab apa? Dia tak jaga hati orang lain. Dan katak-katak yang lain tu pun tak jaga hati katak betina. Selalu ejek dan hina katak betina tu, suara tak sedap lah apalah. Kita sebagai rakan yang sayang dengan rakan kita, rakan yang penyayang, kita kena support kawan kita. Boleh anak-anak? Okey, itu saja. Terima kasih. Boleh, Ustaz. Boleh Ustaz. Okey, akhir sekali pengajaran yang diperoleh iaitu kita perlulah bersikap bijaksana dalam membuat keputusan. Okey adik-adik, sekiranya ingin membuat keputusan, kita perlulah fikir masak-masak. Adakah keputusan itu adalah keputusan yang paling terbaik untuk kita lakukan ataupun sebaliknya. Okey, contoh macam dalam kisah katak betina yang sombong ini, katak betina dia tidak fikir dia tidak fikir masak-masak tentang sebuah hutan yang cantik yang dia ingin berpindah itu. Sebab ada peribahasa mengatakan air yang tenang tiada buaya. So walaupun hutan itu cantik, indah, tapi dalamnya penuh dengan ular. So kalau ingin membuat satu keputusan, fikirlah banyak kali. Boleh anak-anak? boleh. Boleh. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk pertemuan kita pada hari ini. Harap anak-anak dan ustaz-ustaz dapat input daripada kisah yang kita ceritakan dan kita lihat sebentar tadi, iaitu katak betina yang sombong. Pada akhir dan penghujung ni, marilah kita membaca tasbih kifarah dan suratul As.
Amin. Okey. Kita boleh tinggalkan aplikasi Zoom sekarang juga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Bye.